Assalamualaikum. Hari ni cikgu rekod pengajaran cikgu untuk kelas hari Selasa tingkatan 4, 1:10 hingga 2:30 petang. Okey, jadi cikgu minta bila awak dah tengok rakaman cikgu ni, cikgu nak awak komen nama dan tingkatan di ruangan komen pada YouTube cikgu. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Bila awak dah tengok rakaman cikgu ni, awak diminta komen dan tulis nama lah, dan tingkatan di ruangan komen pada YouTube sebagai bukti kehadiran yang awak sudah melihat rakaman cikgu untuk tajuk ini. Okey, tanpa berlengah masa, cikgu akan kongsikan slide cikgu. Okey, cikgu harap awak dah dapat tengok dan dapat nampak slide cikgu. Jadi hari ini kita akan masuk 10.3 iaitu mekanisme denyutan jantung. Okey, jadi untuk tajuk ni cikgu nak awak fokus dan fahamkan. Dan kalau awak tak faham ataupun penyampaian cikgu terlalu laju, awak boleh tengok berulang kali YouTube cikgu ni dan awak boleh perlahankan speed. Okay, speed dia. Okey, kita pergi yang pertama. Bagaimanakah darah diedar ke seluruh badan? Bagaimanakah darah diedar ke seluruh badan? Dalam setiap pengecutan, jantung bertindak sebagai pam yang mengepam darah ke seluruh badan. Okey, awak tahu kan jantung bertindak sebagai pam. Pam yang boleh mengecup mengendur. Tujuannya untuk mengedarkan darah ke seluruh badan. Bagaimanakah setiap denyutan jantung dicetuskan dan dikekalkan? Jadi kita tertanya-tanyalah bagaimana jantung tu dia boleh mula mengecut. Sebab dia kena kecut kendur, barulah dia ada tindakan untuk mengepam darah. Okey, jadi jantung terdiri daripada otot kardium. So ini ialah rupa otot yang ada pada jantung, iaitu kita kata namanya ialah otot kardium yang bersilang dan bersambungan antara satu sama lain. Awak ingat tak di dalam bab 2, yes betul, bab 2, awak telah pun belajar tentang jenis-jenis tisu kan? Kita ada tisu otot licin, tisu otot apa lagi? Tisu otot kardiak, tisu otot rangka. Jadi awak kena bezakanlah, kalau otot kardiak ni rupa dia macam ni lah. Okey? Okey, kalau otot licin tu rupa dia macam mata. So baliklah. Okey, jadi jantung terdiri daripada otot kardium, kardiak. Ingat macam tu. Yang bersilang dan bersambungan antara satu sama lain. Susunan ini membenarkan impas elektrik disebar dengan cepat. Okey, jadi kalau soalan tanya apakah ciri pada otot jantung, apakah ciri pada otot kardiak yang membolehkan impas elektrik ni disebar dengan cepat? So kena tahu ni lah jawapan dia ni. Okey, apa otot pada jantung? Otot kardium. Apa ciri dia? Dia bersilang dan bersambung. Ingat, silang sambung. Okey, silang sambung. Tu ciri otot dia. Jadi ciri otot dia bersilang dan bersambung antara satu sama lain. Jadi susunan silang sambung inilah yang membenarkan impas elektrik disebar dengan cepat melalui jantung dan pada masa yang sama merangsang sel otot kardium untuk mengecut dan mengendur dengan serentak dan seragam. Okey, jadi ada dua fungsi lah. Satu, bila dia silang sambung macam tu, susunan silang sambung ni, satu, membenarkan impas elektrik disebar dengan cepat. Yang kedua, merangsang otot kardium mengecup mengendur serentak dan seragam. Maknanya kalau dia mengecup serentak,
serentak mengecut. Kalau dia mengendur, serentak dia mengendur. Jadi kenapa macam tu? Sebab dia silang sambung. Jadi dia macam tak putus. Dia, orang kata apa, kalau silang dan sambung, orang Kelantan panggil sekali, duk sekali. Jadi kalau dia nak kecut, dia akan kecut sekali. Lepas tu bila dia kendur bersama-sama. Okey? Otot kardium bersifat myogenik. Otot kardium ni, otot-otot ni bersifat myogenik. Iaitu, apa maksud myogenik? Myogenik ni ialah jantung mengecut, mengendur tanpa perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Myogenik ni maksud dia, satu mengecut, satu lagi akan mengendur dan dia tak perlu menerima isyarat impuls. Maknanya kalau kita makan, kita makan. Dengar, angkat tangan, kita angkat tangan. Maknanya kita menerima impuls saraf. Tapi yang ni, otot jantung ni dia bersifat myogenik. Maknanya contoh macam ni lah ya, cikgu lukis gambar jantung. Katakan yang atrium ni, atrium 2 ni mengecut, yang bawah ni mengendur. Mengecut, yang atas ni mengendur. So satu mengecut, satu mengendur serentak tanpa perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Sekiranya otot kardium disimpan dalam larutan beroksigen yang suam dan mengandungi nutrien, otot-otot akan mengecut dan mengendur secara beritma dengan sendiri. Ada kan kadang-kadang pembedahan dia terpaksa keluarkan jantung tu. So dia terpaksa keluarkan otot kardium tu. Jadi otot kardium tu kalau disimpan dalam larutan yang ada oksigen, yang ada nutrien, otot jantung tu masih boleh mengecut mengendur sendiri. Maknanya kalau pembedahan lah keluarkan jantung letak dalam tangki yang ada oksigen, ada nutrien, otot-otot tu tak matilah. Maknanya otot tu masih boleh mengecut mengendur secara beritma. Beritma tu maksud dia berselang-seli. Satu kecut, satu kendur, satu kecut, satu kendur. Beritma dengan sendiri. Okey, seterusnya. Peredaran darah dalam manusia. Tadi kita nak denyutan kan? Okey, sekarang nak pengedaran darah. Penghasilan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia adalah disebabkan oleh pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Jadi awak pun terfikir jugalah kan? Mesti awak terfikir. Bila jantung mengecut, mengendur, mengecut, dia pam darah ke? Dia pam darah keluar. Bila darah dah keluar, macam mana darah tu nak bergerak, nak mengalir, nak pergi ke kaki lagi, nak pergi ke kepala lagi. Jadi sebenarnya peredaran darah ni disebabkan oleh satu pengepaman jantung tu sendiri. Betul tak? Pengepaman jantung tu kena mengepam. Barulah darah tu keluar kan? Yang kedua, pengecutan otot rangka yang ada di badan-badan awak ni, dia akan membantu darah tu bergerak mengalir. Pergi ke seluruh badan. Okey. Jadi, sebelum cikgu pergi lebih lanjut, cikgu nak awak tengok rajah ni dulu. Okey. Cikgu nak awak tengok rajah ni dulu, awak kena pasti dulu. Okey, cuba kita tengok dulu ni. Okey, seperti yang awak dah belajar ni jantung. So, ini ialah atrium kanan. Cikgu tukar pen sekejap tak nampak, tak jelas. Okey. Okey, yang ni atrium kanan. Yang ni atrium kiri. Yang ni ventricle kanan. Yang ni ventricle kiri. Dan awak nampak tak yang kiri ni, dinding ventricle ni lebih tebal. Okay, lebih tebal berbanding dinding ventricle kanan. So yang kiri ni lebih tebal daripada belah kanan. Okay, kemudian yang ni ada titik ni, titik kecil ni, ini adalah sekelompok sel. Lepas ni kita akan belajar, ini kita panggil nodus sinoatrium. Nodus sino, sebab dia duduk dekat kawasan atrium, jadi kita panggil dia nodus sinoatrium. Okay. Kemudian yang ni titik kecil juga sebab dia duduk dekat dengan ventricle dah. Maka kita panggil nodus atrioventricle. Boleh beza? Nodus sinoatrium ni kita panggil macam ni. S-A-N. Sinoatrium nodes. Sinoatrium nodes. Nodus sinoatrium.
Kalau yang ni kita panggil AVN, huruf besar Atrioventricle nodes. Nodus atrioventricle sebab dia duduk dekat dengan ventricle. Okay, kemudian awak nampak dah macam gapo ni. Lepas ni kita belajar. Macam urat ni. Apa ni? Ini ialah berkas his. Pergi ke bergentian Purkinje. Pergi ke gentian Purkinje. Lepas ni kita akan tengok apakah berkas his, apakah gentian Purkinje. Okey. Okey, sekejap kita baca yang ni sikit. Yang ni kita kena baca juga. Okey, perentak jantung. Ni perentak jantung kecil je ni. Iaitu yang dipanggil Medtronic Micra ialah perentak jantung buatan. Ni yang dibuat lah perentak jantung buatan. Saiznya lebih kecil daripada, saiznya lebih kurang saiz sebiji vitamin yang dimasukkan ke dalam jantung tanpa pembedahan. Jadi dia ni adalah perentak jantung yang kecil, yang terkecil di dunia. Medtronic Micra ni terkecil di dunia dan lebih kurang sebesar vitamin lah. Dan dimasukkan ke dalam jantung tanpa memerlukan pembedahan. Perentak jantung ini fungsinya untuk menghantar cas elektrik kecil yang merangsang denyutan jantung. Lepas ni cikgu terangkan juga apa kegunaan perentak jantung buatan ni. Ni rupa perentak jantung buatan. Kecil je saiz dia dah. Nampak? Dia letak dekat, dia dipanggil dalam bahasa Inggeris itu pacemaker, perentak. Dia letak dekat sini. Nampak ada wire masuk. Okey, so lepas ni kita tengok apa kaitan dia. Okey. Okey, sekarang kita tengok yang ni pengepaman jantung. Okey, kita baca dulu. Pengecutan jantung dimulakan dan dikoordinasi oleh perentak jantung. Jantung awak nak mengecut, mengendur tu, dia mesti kena ada yang memulakannya. Awak faham ke? Macam awak dengar lagu lah. Awak dengar lagu, mesti kena ada macam rentak yang nak start, nak memulakan lagu tu. Jadi sama juga jantung. Jadi pengecutan jantung ni, ia dimulakan oleh perentak jantung. Awak tahu kan jantung awak berdenyut, dia kedengaran lup-dup, lup-dup, lup-dup. So nak jadi loop tu, dia kena dimulakan oleh perentak jantung. Okay, jadi perentak jantung ni ialah sekumpulan sel otot jantung khusus yang memulai pengecutan jantung. Kan tadi cikgu kata, kan tadi cikgu kata jantung ni dia nak bermula, kan dia ada nada dia, iaitu loop-dup. Dia kedengaran loop-dup. Jadi nak mula jadi loop tu, dia kena dimulakan oleh perentak jantung. Dan perentak jantung ni gapo? Perentak jantung ni ialah sebenarnya sekumpulan sel otot. Dia sel japung. Sekumpulan sel otot jantung yang fungsinya memulakan kadar pengecutan jantung. Dia tu kena dia dulu, start dulu. Barulah loop-dup, loop-dup, loop-dup. Okay? Ianya terletak di dinding atrium kanan. So, mana dia cikgu? Dia di sini tadi. Yang diberi nama SAN atau nodus sinoatrium. Oh, jadi rupanya SAN, nodus sinoatrium ni perentak lah. Faham? Jadi dialah yang kena memulakan denyutan jantung awak, pengecutan jantung awak tu. So, dia adalah SAN. Boleh Okey. Perentak jantung menjana impas elektrik yang akan merebak dengan cepat melalui dinding kedua-dua atrium. Jadi apa fungsi perentak jantung ni? Fungsinya ialah dia nak jana impas elektrik. Okay. Menjana impas elektrik. Impas elektrik ni signal elektrik lah. Signal elektrik. Okay. Menjana impas elektrik yang akan merebak dengan cepat sebab dia nama atrium, nampak tak? Atrium, maka impas elektrik itu akan merebak melalui dinding kedua-dua atrium. Jadi bila dia ni fungsi dia untuk
menjana impas elektrik. So bila ada jana impas elektrik, impas elektrik ini akan tersebar pergi ke kedua-dua atrium. Dia main kawasan atrium je. Okay, dia berfungsi dekat kawasan atrium je. Sebab tu dia kata dia akan merebak ke dinding kedua-dua atrium. Dapat sini ya. Jadi apa jadi bila sampai impas elektrik kedua-dua atrium? Menyebabkan kedua-dua atrium mengecut secara beritma. Dua-dua ni pun mengecut. Mengecut. Okey. Perentak jantung utama dikenali sebagai nodus sinoatrium, nodus SA. Urutan pengecutan otot jantung yang menyebabkan pengepaman digambarkan dalam rajah 10.14. So kita tengok bersama-sama. Yang pertama, ni rajah yang pertama. Nodus sinoatrium, SAN, nodus SA, menjana impas elektrik. So cikgu dah lukis ni. Dia menjana, dia keluarkan impas elektrik. Okey, nombor 2. Impas elektrik merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium. Sebab nama dia SAN kan atrium. Jadi dia ni hanya kena sini je. Merebak di kawasan atrium. Menyebabkan kedua-dua atrium mengecut secara serentak. Dah tersebar, dah sampai dah berita. Okey, dia pun kecut serentak. So nampak dia kecut serentak. Atrium kanan, atrium kiri. Pengecutan atrium membantu mengepam darah ke dalam ventricle. Jadi bila kedua-dua atrium ni mengecut, dia tolak darah masuk dalam ventricle. Kalau atrium kanan tolak ventricle, menolak darah masuk dalam ventricle. Kalau atrium kiri menolak darah masuk dalam ventricle kiri. Faham ke? Bila kedua-dua ventricle atrium mengecut, bila dua-dua tu mengecut, boom. Dia akan tolak dua-dua darah masuk dalam ventricle kiri kanan. Boleh? Kalau yang belah sini, darah kurang beroksigen. Kalau yang ni, darah beroksigen. So, dua-dua tu akan masuk. Boleh Okey. Kemudian nombor 3. Siap dah situ. Darah dah masuk dah. Darah dah masuk dalam ventricle dah. Okey, nombor 3. Impas elektrik sampai ke nodus atrioventricle pula dah. Kemudian impas elektrik akan sampai pula pergi ke ventricle, kedua-dua ventricle. Impas elektrik sampai ke nodus atrioventricle, sampai ke AVN pula. Tadi SAN ke? Okey, sekarang impas elektrik sampai ke AVN, nodus atrioventricle. Impas elektrik akan merebak. Dia pun merebak. Dia merebak melalui berkas His. Dia akan lalu kot berkas His dan gentian Purkinje. Sampai ke bawah lagi. Sampai ke gentian Purkinje. Gentian impas elektrik akan bergerak dari berkas His pergi ke gentian Purkinje. Sehinggalah ke dasar jantung ni. Kita panggil apex jantung. Okay. Bila dah sampai semua, dah sampai dah impas elektrik merebak dari bahagian apex ke jantung ke seluruh dinding ventricle. Merebak belaka dah kawasan ni, merebak semua, maka apa jadi? Ventricle mengecut serentak. Ventricle pula, kedua-dua ventricle, belah kiri, belah kanan mengecut. Jadi cikgu, bila yang ni mengecut, yang bawah ni mengecut, yang atas ni kendur dah lah. Kan tadi cikgu kata kecut kendur, kecut kendur, kecut kendur. Sekarang bila dah yang bawah ventricle mengecut, atas kendur. Atrium kendur. Jadi, apa fungsi ventricle kedua-dua ni mengecut? Maka, mengepam darah keluar ke peparu. Okey, kalau yang belah sini, ventricle mengecut akan tolak darah ke peparu. Manakala kalau ventricle kiri mengecut, dia akan tolak darah ke aorta, aorta bawa ke seluruh badan. Okey, jelas Okey, jadi apa kaitan dengan perentak tadi? Okey, jadi perentak tadi awak ingat tak tadi cikgu kata perentak pacemaker buatan kecil tu? Okey, jadi perentak tu sebenarnya menggantikan perentak buatan tu, menggantikan
SAN orang yang rosak. Dia gantikan SAN yang rosak. Okey, tak ada perentak, rosak. Sekumpulan sel tu rosak. Jadi terpaksalah dia gantikan dengan memasukkan perentak buatan. Jadi perentak buatan ni fungsi dia apa? Fungsi dia sama seperti SAN ni lah. Apa dia cikgu? Fungsi dia menjana impuls elektrik, merebak dengan cepat, pergi ke kawasan atrium, menyebabkan kedua-dua atrium mengecut. Bila mengecut, menolak darah masuk ke dalam ventricle. Sama seperti SAN, cuma dia rosak, jadi dia terpaksa buat SAN buatan. Faham dah? Okey, kemudian awak perasan tak bila orang tu pensan ke apa ke macam tak sedar kan, doktor akan gunakan alat tu untuk merenjak tu. Kan dua alat tu yang letak dekat dada tu dia macam stareka macam tu dia. Macam contohlah cikgu kata, cikgu lupa apa nama dia. Dia letak pada jantung tu dup, dup. Sebab dia nak mencetuskan impas saraf tu. Okey, jadi cuba awak tengok dan awak tahu kan yang awak selalu tengok dalam drama, dalam TV kan, yang alat tu, yang ada pergerakan jantung tu. Tek, tek, tek. So kalau macam ni, tu maknanya orang tu dah meninggal. Jadi cuba awak tengok merentas bidang kat bawah ni, impas elektrik pada jantung, kan dekat jantung tu ada impas elektrik. Jadi impas elektrik pada jantung boleh dikesan dengan meletakkan elektrod pada kulit. Jadi alat tu nama dia electrocardiogram, merupakan rekod aktiviti elektrik yang mencetuskan setiap impas saraf. Jadi sebab tu kita dapat tengok pergerakan denyutan jantung tu tek 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 tu sebab dia mengesan impas rekod aktiviti elektrik. Okey. Boleh? Ni electrocardiogram. Ni alat dia, nampak? Dia letakkan dekat kawasan jantung gitu. Merupakan rekod aktiviti elektrik yang mencetuskan setiap denyutan jantung. So inilah alatnya. Dan dia ada bacaan dia tu sebenarnya yang tinggi, yang rendah semua tu dia sebenarnya menunjukkan tentang AVN dan SAN. Boleh Okey, kemudian ada lagi ni. Penghasilan bunyi loop-dup. Okey, bunyi loop-dup. Kan cikgu kata tadi loop-dup ni lah yang nak memulakan tu rentak. Jadi mesti kena ada yang memulakan rentak tu. Okey, jadi ketika pengepaman jantung, bunyi loop-dup boleh kedengaran. Tahukah anda apa yang menyebabkan bunyi loop-dup ini? Bunyi loop-dup tersebut ialah bunyi penutupan injap-injap jantung. Okey, jadi bunyi pertama mestilah loop. Kan cikgu kata tadi bunyi loop, dup. So bunyi yang pertama mestilah loop dihasilkan apabila injap trikuspik, injap bikuspik tertutup. Cikgu, kenapa cikgu tertutup? Darah sudah masuk ke dalam ventricle. Jadi injap ni, injap bikuspik, biki dan trika akan tertutup. Masuk dah darah. Masuk je darah, loop. Okey, tutup. Okay, kemudian bunyi kedua dup dihasilkan apabila injap sabit tertutup. Kan darah nak keluar lah. Bila ventricle ni mengecut pula, kedua-dua ventricle ni mengecut, darah nak keluar, injap sabit pula tertutup. So bila darah dah keluar, dup. Jadi betul tak cikgu kata tadi, loop bila sini mengecut, darah masuk, dia pun tutup. Dup, darah keluar. So injap sabit tertutup, maka terhasillah bunyi dup. Okey, jelas Okey, seterusnya. Tadi jantung nak mengepam, darah nak keluar. Sekarang macam mana pula darah tu nak bergerak tu semua tu? Okey. Kita nak tengok pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Pengepaman jantung. Okey, ni yang tentang jantung tadilah. Pengepaman jantung membantu mengedar dan mengalirkan darah melalui arteri, pergi ke arteriol dan kapilari darah. Ingat, awak dah belajar benda ni. Ni arteri.
cabang-cabang ni ialah arteriole. Kemudian sampai dekat kapilari. Dekat kapilari ni cik kata ada sel dan nak guna bahan-bahan yang dibawa oleh darah. Jadi pengepaman jantung daripada jantung tu lagi membantu mengedarkan dan mengalirkan darah. Maknanya hasil daripada pengepaman jantung tu darah boleh mengalir sepanjang arteri, ke arteriole dan pergi ke kapilari darah. Walau bagaimanapun, daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung, awak kena tahu, daya yang dihasilkan oleh daya pengepaman jantung tu tidak mencukupi, tak cukup kuat. Awak faham ke? Daya pengepaman jantung daripada daya daripada jantung yang mengepam tu, dia masih boleh mengalirkan darah. Pergi dekat arteri boleh lagi, arteriole boleh lagi, kapilari boleh lagi. Tapi daya tu tak cukup dah. Tidak cukup untuk meneruskan pengaliran darah melalui vena untuk kembali ke jantung. Tapi bila dah masuk dalam vena ni, daya tu tak cukup tinggi dah untuk menolak darah nak balik semula ke jantung. Nak balik tu tak boleh dah. Daya tu kurang dah. Okey. Di samping itu, darah terpaksa mengalir menentang tarikan daya graviti. Awak kena ingat darah pergi ke kaki apa semua tu, dia nak balik jantung tu, dia sudah menentang tarikan daya graviti. Kehadiran injap dalam vena, kan awak dah belajar kan dalam vena tu ada injap, dalam arteri tak ada injap. Jadi kehadiran injap dalam vena memastikan darah mengalir dalam satu hala ke jantung. Okay, jadi macam mana darah yang duduk dekat vena ni nak balik semula ke jantung? Okey, jadi kita tengok deh. Pengaliran darah dalam vena dibantu oleh yang pertama, pengecutan otot licin yang terdapat pada dinding venule dan vena. Okey, so sebenarnya ni vena lah ni. Okey, ni vena ni salur darah ni. Ni vena, okey, ni vena. Jadi, dekat vena, dekat salur darah kita ni ada banyak otot-otot. Otot ni daging lah, otot-otot. Otot dekat betis awak, dekat tangan awak. Jadi, otot-otot ni awak dah belajar kan. Otot kan mengecut, mengendur, barulah kita menghasilkan pergerakan. Jadi, selagi ada pengecutan otot, jadi bila otot ni akan mengecut, dia akan menekan salur darah vena ni. Okay, menekan salur darah vena ni. Okay, apa jadi? Okay, kita baca dulu. Pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Pengecutan otot rangka ni akan menekan dan mencerut vena. Lalu menyebabkan injap terbuka untuk membenarkan darah mengalir ke arah jantung. Dia macam ni. Okey, sekejap cikgu lukis. So cikgu terpaksa padam gambar tu sekejap Sekejap. So cikgu nak padam gambar ni dulu. So tidak tak nampak cikgu nak. Okey, dia macam ni deh. Okey, katakan ni vena. Ni salur darah vena, dekat sini ni ada banyak apa ni? Otot-otot dah, otot-otot daging awak, berkas daging. Otot tu daging lah. Okey. So, otot ni sentiasa kecup-kendur. Macam contoh kan. Ni cikgu boleh buat pergerakan tangan cikgu ni sebab otot ni kecup-kendur. So, selagi kecup-kendur kita boleh buat pergerakan. Okay, jadi otot vena kita ni, otot licin dekat rangka, okey, otot licin yang terdapat pada rangka tu akan kecup. Sebab memang kita kecup-kendur pun otot kita sentiasa kecup-kendur, sebab tu kita boleh buat pergerakan. Jadi bila otot ni kecup, pengecutan otot rangka di sekeliling vena akan menekan. Jadi bila dia kecup ni, maka dia akan tekan.
Sekejap cikgu lukis, cikgu tukar pen warna hitam. Nanti cikgu akan hantar gambar YouTube. Dia akan tekan lah. Dia akan tekan salur ni. Okey, yang depan ni buka. Lepas tu hak ni pula kecut pula. So dia akan tekan salur vena. So masa dia tekan salur vena ni, injap di dalam vena ni. Okay, kan dalam vena ni ada banyak injap. So injap ni akan terbuka. Injap di dalam vena akan terbuka, membenarkan darah mengalir masuk. Bila dia mengalir masuk kat sini, injap belakang ni tertutup. Ni pula kecut. So dia akan tekan. Dia akan tekan vena, injap terbuka, darah masuk. So injap ni tertutup pula. Jadi macam itulah caranya darah mengalir balik pergi ke jantung. Apa cikgu injap ni tertutup bila darah dah masuk? Injap tertutup untuk menghalang darah mengalir balik semula ke arah kaki. Okey, jadi cikgu nak guna gambar ni. Awak nampak tak ni vena. Ini salur vena. Okey. Ni sekarang otot ni awak nampak tak dia gemuk sebab dia mengendur. Bila dia macam tebal macam ni, nampak tak? Otot ni tebal macam ni, maknanya otot ni sedang mengecut. Bila otot dekat sini mengecut, dia akan macam cerut, dia akan tekan salur vena. Jadi injap ni akan terbuka. Jadi bila injap ni terbuka, darah yang duduk sini akan mengalir masuk dalam vena, salur vena, yang injap ni akan tertutup. So otot sini pula mengecut. Jadi dia akan tekan salur vena ni pula. Injap pun terbuka. Darah akan masuk dalam salur darah vena yang atas pula. Injap belakang ni tertutup. Sebab dia takut darah mengalir balik semula pergi ke kaki. Jadi sebab tu kalau awak tengok orang yang stroke, orang yang koma, dekat bahagian betis dia tu, doktor akan pakaikan macam satu alat dekat betis dia tu untuk tekan ni, untuk tekan otot dekat betis dia supaya supaya otot tu masih mengecut mengendur bagi membolehkan darah balik semula ke jantung. Sebab tu kalau kita duduk lama, darah tak mengalir lah sebab kita tak ada buat pergerakan. Sama juga kalau orang lumpuh, dia kena ada orang yang fisioterapi tu untuk urut-urut orang lumpuh ni sebab selagi dia ada pergerakan otot, otot tu mengecut, dia akan tekan salur darah, darah akan mengalir balik semula ke jantung. Sebab tu penting orang yang fisioterapi ni. Okay, kita pergi kepada praktis formatif 10.3. Soalan 1, namakan perentak jantung utama. Jadi perentak ni ialah SAN, nodus sinoatrium. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan istilah myogenik? Myogenik ialah kecut kendur. Jadi myogenik ialah jantung mengecut mengendur serentak tanpa perlu menerima isyarat impas daripada sistem saraf. Soalan 3, terangkan mengapa seseorang yang berdiri tegak terlalu lama mungkin akan pengsan. Sebab apa? Sebab dia tak gerak. Jadi pengaliran darah kembali ke jantung memerlukan bantuan pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Jadi selagi otot rangka tu kecut kendur, darah boleh balik semula ke jantung. Tapi kalau tak gerak, tak ada kecut kendur otot rangka, maka darah kurang mengalir ke otak, maka kurang oksigen dan glukosa dibawa ke otak. Ini menyebabkan individu tersebut pengsan. Sebab dalam darah tu ada oksigen, ada glukosa, ada nutrien. Okey, soalan 4. Dalam keadaan apakah jari-jari boleh berubah menjadi pucat? Okey, jari-jari boleh berubah menjadi pucat apabila aliran darah disekat daripada mengalir ke hujung jari atau apabila salur darah mengecut kerana kesejukan. Dia kecut jadi darah kurang pergi ke hujung jari. Jadi darah, apa cikgu dia warna pucat? Sebab dalam darah ada sel darah. Sel darah ada sel darah merah. Jadi bila dia kurang darah pergi ke hujung jari tu, kurang warna merah. Sebab darah merah, sel darah merah, warnanya merah. Jadi maka dia berwarna pucat.
Okey. Jadi, cikgu berhenti di sini dahulu. InsyaAllah hari Khamis kita akan sambung untuk tajuk mekanisme pembekuan darah. Okey, jangan lupa siapkan praktis formatif. Okey, Assalamualaikum.